Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa usallimu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi ghurril mayamin alaihi afdalus salati wa atammut taslim. Alhamdulillah. InsyaAllah pada pagi ini kita akan bincangkan secara umum. Saya ingat saya diberitahu untuk menggantikan pada pagi ini sehari ataupun 2 hari sebelum, dalam keadaan saya sedang sibuk menulis banyak benda, dan apa yang terlintas saya bincangkanlah pada pagi ini secara umum insyaAllah. Dan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, antara salah satu daripada kritikan orientalis, mustasyriq, adalah apabila menyatakan bahawa para ulama hadis, muhaddisun, hanya memberikan satu fokus kepada sanad sahaja. Apabila mereka katakan bahawa para muhaddis apabila dia bincang hanya melihat salah satu, hanya memberikan fokus yang besar terhadap kajian sanad. Sebab tu kita tengok adanya penulisan yang banyak berkaitan yang saya namakan sebagai benda-benda yang bersifat technicality di dalam hadis, tentang siapa yang meriwayatkan, siapa dia, bila mati dia, daripada satu poin kepada poin yang lain, daripada satu rawi kepada rawi yang lain. Maka perkara ini menjadi jawapan semula kepada para muhaddis lain apabila melihat bahawa ia tidak benar apabila kajian itu bukan sahaja melihat kepada sanad, tetapi sanad itu adalah untuk memberikan khidmat kepada matan juga. Sebab isu yang terbesar, perkataan yang paling penting di dalam, kita tahu dia ada 2 part. Pertama sanad, yang kedua matan. Sehingga benda yang kita berulang, kita sebut haddatsana, menceritakan daripada A kepada B kepada C kepada D kepada E sampailah akhir, daripada Nabi SAW kepada penulis. Itu hanyalah bentuk teknikal, tetapi apa yang paling penting adalah yang di hujung tu nanti. Apa yang Nabi SAW katakan, untuk memastikan perkataan yang hujung itu tepat. Ia bukan satu rekaan, ia bukan berjalan di atas kaedah yang lemah. Maka kita akan melihat bagaimana para ulama membincangkan tentang beberapa perkara di dalam isu-isu berkaitan dengan matan. Ada matan hadis yang sanadnya sahih tetapi matan dia tertolak. Sebab itu ada kaedah khas yang para ulama lihat, kalau katakan dia ada mujazafah, mubalaghah, exaggeration yang tak masuk akal, yang mukhalafah, yang bercanggahan dengan dengan Quran, kaedah-kaedah umum Islam, maka dia tertolak. Bukan sanad yang sahih sebagai satu syarat yang utama atau satu-satunya syarat bahawa apa yang di hujung tu tadi mesti diterima. Tak. Sanad yang sahih, matan juga mesti sahih. Antara kerja yang dibuat oleh yang ditulis, yang terkenal banyak sebelum daripada itu tetapi memberikan tajuk yang khas, adalah Targhib wa Tarhib oleh Al-Imam Al-Munziri. Okey, raghiba ataupun benda yang dia suka, raghiba anhu, dia suka tentang benda tu, maka kita dikatakan targhib, kita buat sesuatu ataupun adanya nilai hadis ataupun Quran, terutama hadis yang dikumpulkan dalam bab supaya encourage orang buat satu amalan yang baik. Dan yang dinamakan kedua tarhib, sebilangan hadis yang dikumpulkan untuk memberikan peringatan bahawa hadis ini tidak membenarkan itu, tidak membenarkan ini dan sebagainya. Ada 2, targhib dan tarhib.
Dan hadis targhib dan tarhib ini antara salah satu daripada pengumpulan kaedah ataupun usaha yang dikumpulkan para ulama yang bercampur antara hadis yang sahih dan hadis yang dhaif. Okey. Dan apabila kita katakan dhaif, dhaif ini termasuk di bawah dhaif ini juga adalah hadis palsu. Okey. Ada yang dhaif yang terlalu yang light, weak, yang lemahnya agak sederhana, yang ringan, dan ada yang berat, dhaif jiddan. Maka hadis-hadis ini dikumpulkan oleh para ulama. Dan persoalan yang mungkin kita boleh bincang ataupun kita boleh katakan, di antara keseluruhan sejumlah begitu banyak hadis berkaitan dengan targhib dan tarhib, di mana yang perlu menjadi fokus kepada satu orang pendakwah untuk bacakan kepada umum. Ada orang suka mengambil satu pendekatan approach. Dia pergi ke orang, dia takut tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak buat macam ni, tuan-tuan masuk neraka, tuan-tuan kena bakar, Ada juga orang yang apabila dia bercakap depan manusia, dia akan cuba untuk memberikan harapan kepada manusia. Namun hadis tentang memberikan amaran ini bukannya tak ada. Bahkan menjadi satu tanggungjawab yang pertama pada Nabi SAW untuk memberikan peringatan. Sebab tu kita selalu juga ulang, Allah Ta'ala memberikan wahyu yang kedua yang agak masyhur. Allah Ta'ala kata apa? Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, bangkit dan berilah peringatan. Bermaksud bukan yang pertama itu memberikan harapan. Maka bagaimana ada kelompok para ulama yang apabila bercakap, apabila menulis, dia akan tend to membacakan ataupun memberikan hadis-hadis yang mempunyai nilai-nilai harapan kepada manusia. Maka di sini ia perlu kembali kepada pendakwah itu sendiri. Ada orang, sebab tu bila Quran kata ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Quran kata ud'u ila sabili rabbik, dakwahlah, serulah manusia kepada jalan Tuhan kamu dengan hikmah. Hikmah ia bukan sahaja yang pertama mau'izah hasanah sahaja, peringatan yang baik, tetapi ia datang juga selepas daripada itu wajadilhum billati hi ahsan. Berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Bermaksud dalam masyarakat kita, saya ingat secara umum lah, apabila berlakunya perdebatan, debat tidak akan berlaku melainkan adanya two parties, adanya dua pihak. Okey, dengan menyatakan bahawa saya rasa pandangan anda silap. Tetapi bagaimana kita counter pandangan tersebut dengan keadaan yang wajadilhum billati hi ahsan, dengan cara yang terbaik. Ada orang yang berdebat, dia cuba untuk penjatuhkan orang. Sebab tu kata Al-Imam Syafi'i, aku mengharapkan ketika aku berjidal, aku berbincang, aku berdebat dengan orang, aku mengharapkan Allah menegakkan kebenaran di atas lidah dia, maka aku dapat mengikut kebenaran. Sebab kadang-kadang bila kita lemas di dalam kebenaran yang kita obses, menyebabkan kita hilang daripada nilai bahawa aku mungkin silap. Sebab itu kita katakan, orang yang tawadhu', orang yang mencari kebenaran, apabila kebenaran itu datang, dia mengambil kebenaran dan dia buang apa yang dia percaya tetapi salah. Sebab tu kata Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah dan sebagainya, dia kata kalau engkau jumpa pandangan aku yang bertentangan dengan Nabi SAW, tinggalkan pandangan aku, ambil hadis Nabi. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW kata, Imam Syafi'i kata, baling pandangan aku ke dinding, jangan engkau ambil. Ada orang kata pandangan tu sebenarnya nak bagi tahu betapa tawadhu'nya Al-Imam Syafi'i. Dah. Sebab tu Imam Malik apabila datang ke Mesir, Imam Syafi'i radhiyallahu an rahimahullahu taala, Imam Syafi'i ini antara orang yang mempunyai stages dalam hidup dia. Dia lahir di Gaza,
dia berpindah balik ke Mekah. Apabila dia habis dan kemudian ibu dia meninggal, dan kemudian dia pergi ke Iraq. Di situ dia membina kehebatan dia sebagai seorang tokoh, okey, di Iraq. Dan dia mempunyai mazhab yang awal, yang dipanggil mazhab qadim. Sebab tu otak dia hebat. Dia berjalan, Allah mungkin rezekikan dia, gifted kepada dia. Sehingga beberapa minggu lalu saya sebutkan bagaimana Al-Imam Syafi'i ketika Ramadan, dia memberikan fatwa kepada manusia di masjid, okey, waktu Ramadan, dan di tangannya segelas air. Dia sambil memberikan tu, dia minum fatwa. Sebab kata ulama, dia masih lagi belum baligh, maka tidak wajib bagi dia puasa. Maka ketika dia memberikan fatwa, umur dia tak capai umur baligh lagi. Sebab itu terkenal ketika umur 15 tahun secara umum dia memberikan fatwa kepada manusia. Jiwa yang hebat, otak yang cerdas. Dia di antara orang yang dia di antara disebutkan, kalau di sana dia bincanglah siapa yang menjadi orang pertama, the founder of usul fiqh Islamic jurisprudence, okey, yang lay down foundation yang pertama bagaimana nak deal dengan kaedah-kaedah fiqh. Sebab kalau kita kata kita jumpa satu hadis, kita nampak satu hadis, kita tengok, okey, kita istimbat, kita extract pada hadis tu, oh, hukum dia sekian. Tapi bukan semua kaedah itu kita ambil secara literal. Sebab kalau dalam kaedah usul fiqh dia kata al-amru yufidul wujub, apabila benda yang amar, hadis-hadis bersifat arahan, maka dia wajib. Sebab itu apabila kita tengok, kalau macam tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kulu washrabu, makan dan minumlah. Adakah wajib kita setiap masa makan? Maka Al-Imam Syafi'i antara tokoh yang awal yang dikatakan sebagai bapa kepada usul fiqh, yang menulis satu buku yang dinamakan sebagai Ar-Risalah. Okey, dia tulis bagaimana kalau deal dengan macam ni. Kita tahu, kalau katakan semua ayat amar, tetapi sebelumnya ada apa, selepasnya ada apa, dia buat macam tu. Bermaksud dia memerlukan kepakaran penuh di dalam Quran, sunnah, bahasa Arab dan sebagainya untuk jadikan perkara tersebut. Okey, contoh kita buat bangunan, sebelum orang buat bangunan, tetapi arkitek tu tahu mana part yang paling lemah, mana yang paling kuat, mana yang kalau nak tebuk boleh kat sini, dia tahu. Bermaksud dia tahu daripada atas sampai ke bawah tanah, semua dia tahu. Al-Imam Syafi'i antara yang hebat. Sebab itu di dalam usul fiqh dia akan ada dua schools yang bertembung, Abu Hanifah, dan juga Al-Imam Syafi'i. Sebab dua school ini apabila dia bertembung, Imam Syafi'i dia buat satu kaedah. Apabila satu kaedah, apa-apa masalah kena rujuk pada kaedah tersebut. Okey? Kita buat perlembagaan, apa-apa masalah kena rujuk pada perlembagaan. Macam tu. Tetapi mazhab Abu Hanifah dia berbeza. Adanya masalah yang datang kepada dia, dia kumpulkan permasalahan itu, dia jadikan daripada permasalahan itu satu kaedah. Imam Syafi'i daripada atas, daripada top down approach, daripada atas dia akan bawa ke bawah. Tapi Imam Abu Hanifah dan juga mazhab dia, apabila dia datang, dia naik ke atas. Adanya masalah dia kumpulkan, berdasarkan sampling ini dia punya solution dia. Begitu hebat. Kalau kita tengok, mungkin ketika itu dia tidak ada satu thesis yang ditulis, tak. Tapi bila kita meneliti keseluruhan, hebat dah. Tokoh-tokoh ini hebat. Al-Imam Syafi'i selain daripada dia tokoh dalam bidang ini, ketokohan dia satu orang yang begitu tawadhu'. Apabila dia sampai, kita tadi perbezaan, Imam Syafi'i sampai ke Mesir, dia melihat ada orang sekelompok, ketika itu hujan tak turun, mereka buat salat istisqa. Saqi maksudnya bagi minum. Istisqa minta Allah Ta'ala turunkan hujan. Dia tengah salat, mereka salat dan mereka meletakkan serban Al-Imam Malik di hadapan. Dia letak serban Imam Malik di hadapan, tabarruk ke, tawassul ke dan sebagainya, untuk turunkan hujan.
Kadang-kala kita pelik manusia. Mereka tak puas hati. Adalah banyak siri yang lain pertembungan antara Imam Syafi'i. Lepas daripada Imam Syafi'i berada di Iraq, dia pindah pergi ke Mesir dan membentuk qaul jadid, mazhab dia yang baru. Dia review balik pandangan-pandangan dia di Iraq. Sebab tu orang apabila dia tak berjalan jauh, sebab tu Imam Syafi'i kata tajid iwadan amman tufad, dan banyaklah antara syair-syair dia. Dia kata engkau bermusafirlah, engkau akan lihat bahawa yang ditinggalkan itu adanya pengganti. Dia kata antara alamat rujulah, antara sign of seorang lelaki itu adalah lelaki yang sejati apabila dia meninggalkan kampung dia. Bermaksud dia tidak hanya berada pada zon selesa dia. Sebab tu bila kita sebagai satu orang, kalau kita nak tengok kehebatan diri kita, kita sparring ataupun kita berlawan dengan orang secara ilmu lah, okay? Bukanlah untuk apa, nak tengok macam mana nilai kita. Kita tahu bila kita bercakap, kita lawan dengan budak-budak bawah kita, memang kita menang. Lecturer mengajar di universiti, dalam kelas, dia perkecilkan budak-budak yang dia mengajar depan. Memang kau nampak hebat, kau mengajar subjek tu 30 tahun. Tak payah buku, tak apa, kau dah hafal. Mana salah cetak, mana terlebih huruf, semua dia tahu. Cuba lawan sama setaraf dengan dia ataupun lebih jauh. Sebab tu apabila guru saya ingat Dr. Muhammad Abu Lis, saya tanya dia pandangan, sebab saya nak, semasa sebelum saya ke London, saya kata aku nak sambung belajar dalam hadis di tempat yang baru. Dia kata, jangan kau pergi kat Malaysia, jangan kau pergi negara Arab, kau akan mendapat benda yang sama. Kau pergi ke tempat yang mana mencabar diri kau. Orang yang hebat, kata dia, tidak hanya duduk di zon selesa dia. Kita bolehlah sikit Arab, kita bolehlah apa di Malaysia, kita boleh rujuk. Pergi satu tempat yang engkau tidak ada tempat untuk berpaut. Ketika itu engkau akan mencari di mana dahan yang boleh engkau paut, dan disitulah ilmu. Ilmu adalah benda yang kita tidak tahu, bukan benda yang selalu kita ulang. Tak. Ilmu adalah sesuatu yang baru. Maka apabila para ulama, Imam Syafi'i tengok dan dia membantah, dan mereka tak puas hati, dan mereka pukul kepala Al-Imam Syafi'i, sebutkan oleh Manaqib Syafi'i oleh Imam Baihaqi, dan berdarah, dan itulah antara sebab kenapa dia mati, Al-Imam Syafi'i, oleh kerana kelompok-kelompok fanatik mazhab Malik. Sedangkan Imam Syafi'i adalah anak murid yang utama oleh Al-Imam Malik. Dia tak guna buah ni. Dia kata, engkau dengan aku siapa? Malik belajar, aku belajar dengan Malik terus engkau hanya pengikut bawahan. Tetapi apabila mana-mana kelompok adanya fanatik, ta'assub begini, mati semua benda. Dia kacau semua orang. Sebab tu bila kita kempen kepada freedom of speech, pergi pada semua tempat, okay? Bahkan saya mungkin agak ekstrim sikit, tak tahu lah tuan-tuan puan setuju ataupun tidak. Even Syiah kita bagi cakap. Sebab tu Kristian cakap. Sebab ini agama yang tidak pernah kalah di dalam perdebatan. Tuan-tuan pergilah, gunalah kuasa, katalah. Even saya ingat di Saudi pun tak patut buat terlalu keras macam tu. Okey. Tak tahu saya baca pagi ni, sehingga ada ambulance denies perempuan, heart attack perempuan, oleh kerana dia tak ada mahram, dia kena heart attack sebab dia tak boleh naik tanpa mahram. Perempuan ni nak mati, ambulans tak, dia tak lagi masuk dorm perempuan, akhirnya mati di hadapan Allah. Siapa nak jawab dengan kesempitan fik yang ada? Bayangkan. Sebab itu kita kata, tuan-tuan, Saudi Masya Allah, syekh-syekh dia bagus, tapi bila bab ini dia akan ada masalah sikit. Okay? Sebab tu jangan terlalu strict sangat. Kalau anda bukan hidup di dalam satu negara yang ataupun suasana yang begitu idealistik, untuk semua senang deal antara lelaki perempuan. Saya duduk salah satu daripada conference yang saya hadir di barat, saya juga menjadi antara pandangan tu mungkin tidak semuanya betul,
Tetapi dia bincang, dia kata kenapa di dalam Islam apabila melihat kepada interaksi antara lelaki dan perempuan, mesti attack yang pertama dalam otak ulama-ulama Islam atau orang agama Islam, seks. Berjumpa dunia, habislah saat gini. Perlukan keluasan dalam benda tersebut. Kita tak gunakan supaya membuka ruang begitu luas dah. Akhirnya akan banyaklah dia akan guna ekstrim-ekstrim begini. Jadi apabila hadir pandangan-pandangan ataupun kritikan-kritikan daripada barat, terutama perkara pertama juga, jangan kita sebut apabila disebutkan saja barat semuanya teruk, terutama dalam bidang Islam. Okey, saya ingat pada awal dahulu antaranya kritikan teruk dan juga berat kepada hadis, sehingga kan salah seorang daripada penulis ataupun historian, sama ada daripada Belanda ataupun Jerman, Joseph Saar, dia apabila dia mengkritik, dia kata hadis ini adalah produk Imam Syafi'i, bukan daripada Nabi SAW. Tetapi apabila datangnya kritikan-kritikan berat macam ni, bangkit para ulama Islam jawab. Dan jawapan tersebut dibuat oleh Al-Imam Profesor Dr. Mustafa Al-Azami di Cambridge. Dia menulis satu tesis PhD dah, sehingga pada hari ini tidak ada satu orang pun yang boleh bangkit membantah apa yang ditulis oleh Syekh Mustafa Al-Azami. Dia masih hidup. Dia agak uzur daripada India. Dia menulis tesis dia di Cambridge, dan selepas daripada itu, Masya Allah, tidak ada siapa yang boleh bangkit untuk menolak tesis yang ditulis oleh Syekh Mustafa Al-Azami dalam benda ni. Dan apabila para ulama berbincang tentang hadis-hadis berkaitan dengan targhib dan tarhib, kita akan lihat adanya percampuran antara hadis yang sahih dan hadis yang tidak sahih. Hadis yang tidak sahih. Dan juga wujudnya kelompok yang cuba untuk take for granted daripada hadis-hadis yang memberikan harapan. Okey, apabila dia ada, oh Allah kan Maha Pemurah, Maha Rahmat pada aku, tak apalah aku buat tu dia. Isunya bukan rahmat Allah, tetapi isunya adalah engkau sempat untuk mendapat rahmat Allah itu. Sebab itu ia perlu diselang-selikan di antara memberikan harapan dan Allah Subhanahu dan Nabi SAW juga memberikan peringatan terhadap perkara ini. Sebab itu kita kata dalam Quran dahulu, kita ingatkan Allah Ta'ala tanya kepada manusia, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Ya ayyuhal insan. Allah Ta'ala address perkataan insan di dalam Quran. Tuan-tuan dan puan-puan akan melihat tidak banyak perbincangan bahasa ini dipanggil sebagai mu'jizat balaghi. Mu'jizat maksudnya orang tak boleh datang dengan satu style bahasa Arab yang begitu hebat. Ketika kita baca kali pertama, kita tak akan perasan, melainkan orang yang membaca dan melihat pattern-pattern yang ada di dalam Quran. Allah memanggil ya ayyuhal insan. Allah juga memanggil ya ayyuhallazina amanu. Allah menyatakan juga ya ayyuhal mu'minun. Okey. Penggunaan keseluruhan ini mempunyai signifikan yang tertentu. Contoh, amanu dengan mu'minun makna hampir sama. Amanu, wahai orang beriman, dia menggunakan fi'il, wahai orang yang telah beriman, amanu. Allah juga panggil ya ayyuhal mu'minun, wahai orang beriman, dia tu mukmin. Bagi ya ayyuhalladzina amanu, Allah boleh menggunakan sama ada selepas daripada itu arahan teguran, arahan negatif, arahan positif. Contoh, Allah menyatakan arahan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang yang beriman, diwajibkan bagi kamu berpuasa. Tapi Allah juga kata ya alladzina amanu la tajhar qaul, jangan engkau mengangkat suara engkau kajahri ba'dikum ba'da, di hadapan Nabi seperti mana engkau angkat suara engkau pada orang lain. Nabi larang. Tetapi bila Quran memanggil al-mu'minun, Allah bersifat lembut dengan mereka. Allah bersifat lembut dengan dia. Tidak ada benda-benda yang datangnya perkara yang negatif selepas daripada al-mu'minun. Wal mu'minuna haqqan, mereka itulah orang beriman yang sebenar-benarnya. Semua datang setakat kajian kita, semua datang dalam keadaan positif terhadap orang beriman.
Amanu mungkin dia mempunyai iman yang rendah, tapi mukminun dia orang yang beriman dengan Allah dengan kadar yang sebenar. Itu penggunaan perkataan. Maka Allah Ta'ala kata, ya ayyuhal insan, wahai manusia, insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Apakah yang menyebabkan engkau ghar ni kalau kita tengok juga di asal perkataan gha dengan ra ni dalam perbankan Islam dipanggil ada yang ghurur, apa benda-benda yang menipu, benda yang tidak benar. Apakah yang menyebabkan engkau tertipu, engkau terpaling daripada Tuhanmu, birabbik, daripada Tuhanmu Al-Karim yang maha pemurah, Allah. Kata para ulama, apabila ayat ini sebenarnya apabila bertanya kepada manusia, dia adalah satu ayat yang padanya juga jawapan. Apabila Allah tanya, wahai manusia, kenapa engkau lupa, kenapa engkau berpaling daripada Tuhanmu Al-Karim yang maha pemurah? Sebab kerana pemurahnya Allah lah kita selalu lupa pada Allah. Sebab kadang-kadang apabila kita jumpa satu orang, kita minta bantuan dia, apabila kita minta bantuan dia, kita buat salah dengan dia, dia still bagi kita lagi. Ibu bapa, apabila anak buat salah, mungkinlah ada restriction lepas pada itu ini. Apabila dia buat salah macam mana sekalipun, mak ayah tetap bagi benda yang sama. Tak ada pun satu apa tindakan hukuman pada dia, benda yang sama. Jadi apabila buat salah, aku rasa tak ada masalah apa ni. Apabila Allah tanya, ya ayyuhal insan, wahai manusia, kenapa engkau berpaling melupakan aku, melupakan Tuhan kamu yang maha pemurah? Setakat mana pun jahat kita, Allah tetap tidak meninggalkan kita. Tetap tidak meninggalkan kita. Siapa yang membaca Quran dengan nilaian bahawa dia sedang membaca kalam Allah, dia akan melihat perkara ini. Kita buka, ia dalam juz'u amma, Allah Ta'ala kata, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak, dan sebagainya. Apabila Allah kata, ayat simple, tapi bila kita baca, Allah, kerana adanya Allah yang maha karim. Tetapi dalam waktu yang sama, Allah juga membincangkan bagaimana dalam surat An-Naba, bagaimana mereka ini akan minum daripada nanah dan darah dan sebagainya. Allah sebut juga dalam Quran. Hebatnya Allah kata dalam surat Amma Yatasaalun, ahqaba. Apa dalam ayat dah? Dalam surah An-Naba, Allah nyatakan bahawa, untuk saya baru cek perkara tersebut dalam surah Allah kata dalam ayat 23, labithina fiha ahqaba. Allah kata labithina fiha ahqaba. Labatha, dia adalah satu fi'il yang digunakan untuk kita apabila duduk satu tempat, duduk tempat yang lama. Ahqaba. Allah menggunakan perkataan ahqaba. Tak ada. Allah menggunakan perkataan ahqaba jamak kepada haqab. Haqab, ha qaf ba. Okey, labithina fiha ahqaba. Haqab ini kata pandangan yang banyak. Saya memilih pandangan Sayyidina Ali radhiyallahu an. Haqab ini adalah satu jangka masa di mana Allah tentukan 80 tahun. Haqaba jamak dia ahqab. Labithina fiha ahqaba. Singular ataupun perkataan satu dia adalah haqab atau haqab, jamak dia ahqaba. Menyebabkan apabila dia kata haqab ini adalah 80 tahun, kata Sayyidina Ali, setiap satu hari daripada 80 tahun itu berjumlah 1000 tahun. 80 tahun
Tetapi satu hari dalam 80 tahun itu bersamaan dengan 1000. Maka bermaksud kalau kita menerima hakab itu adalah adanya masa 80 tahun, dalam sehari itu 1000, okey, maka bermaksud neraka itu adanya pengakhiran. Adanya pengakhiran. Bermaksud setiap lepas habis daripada period ini 80 tahun ini, dalam masa setiap daripada hari itu 1000 dia, bermaksud akan ada satu masa di mana kiamat itu berakhir. Kiamat itu berakhir. Namun Al-Imam Hasanul Basri ketika melihat perkataan ini, dia kata tak. Ada di kalangan para ulama menyatakan kiamat akan berakhir. Tetapi kata Al-Imam Hasanul Basri, dah. Allah menggunakan plural, ahqab. Allah tak menggunakan hakab. Dan apabila plural ataupun jamak, Allah tak mention di situ 3 hakab ke, plural ke, 4 ke, 5 ke. Boleh jadi plural ataupun jamak di situ 1000, 1,000,000, 1 bilion, 1 trilion. Allah menjadikan jamak itu dalam keadaan yang terbuka, tidak ada limitless. Bermaksud habis satu hikab, bermula satu hikab yang lain. Habis satu hikab, bermula satu hikab yang lain. Dia memberikan kesan psikologi. Contoh, kita kelas, contoh dalam kelas kita di sekolah, kelas itu adalah kelas terakhir pada hujung tahun. Dia tengok, budak-budak tengok jam, oh 20 minit lagi habis. Habis 20 minit, dia kata tak ada. Habis 20 minit, cikgu kat depan kata kita ada tambahan sejam lagi. Dia jadi frust, dia tak boleh. Tadi patut dah habis, tak patut cikgu ni. Habis sejam, dia kata ada lagi 5 minit. Dia merasakan 5 minit tu bagaikan setahun yang dia telah tunggu. Begitulah torture yang Allah Ta'ala akan berikan kepada ahli neraka. Ketika engkau merasakan bahawa ada 80 tahun akan berakhir, Allah akan tambah lagi 80 tahun yang di dalamnya 1000 setiap hari pada itu. Bagaimana penggunaan? Sebab itu bagi mereka yang ingin menjadi hebat ataupun kenapa para ulama, Umar menyatakan untuk menjadi seorang yang hebat, otak engkau hebat, belajarlah bahasa Arab. Tentu boleh. Kita akan ada ancient archaic language, bahasa English sekalipun dan sebagainya. Kita akan tahu adanya nilai bahasa yang dahulu berbeza daripada sekarang. Contoh, kalau kita penat, kita duduk, kita akan keluar dalam bahasa kita. Apakah maksudnya? Kita keluhan, tetapi dalam bahasa aku mengeluh, tak jadi. Okey, dia tak ada bahasa perkataan. Tetapi dalam bahasa Arab ada ya laitani. Saya ingat dulu dalam apa classical English pun ada. Yewu macam gitu Dia ada dalam English. Bahasa kita makin modern, bahasa much lesser kita punya vocabs. Okey. Quran, apabila membaca Quran, kita akan menerima satu nilaian yang berbeza. Saya di tempat saya mengajar juga, saya menafsirkan surah An-Naba. Apabila Allah menyatakan dalam surah An-Naba juga wal mu'sirati, dalam ayat sebelum daripada itu, bagaimana Allah menurunkan wa futihatis sama'u fakanat, Allah sebut dalam ayat 14, wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja, wa anzalna minal mu'sirat ma'an sajjaja. Siapa yang baca dan menilai, mungkin orang tu juga perlu mempunyai jiwa yang ada sikit seni. Allah kata wa anzalna minal mu'sirat, Allah menurunkan daripada mu'sirat ma'an sajjaja. Allah kata turun hujan yang banyak. Allah tak menggunakan, kalau kita panggil nazal al-matar ghazir, turunnya hujan yang lebat. Ghazir ni maksud hujan lebat dia. Tetapi Allah Ta'ala menggunakan di sini bahasa yang orang lain tak guna. Di zaman tersebut manusia tak guna hebat macam ni. Wa anzalna minal mu'sirat, dia datang pada kataan ain sad ra. Okey, ain sad ra. Kalau kita pergi umrah, kita akan tengok dia akan jual tepi jalan asir burtukal, jus. Asara bermaksud Allah Ta'ala perah.
Wa anzalna minal mu'sirat, Allah turunkan daripadanya perahan. Idea kita, apabila kita perah akan keluar air. Allah memerah di atas, bukanlah Allah, maksudnya proses itu, perahan itu menyebabkan air itu turun. Quran. Sebab itu dalam Quran, siapa yang membaca dia akan melihat keindahan bahasa. Dan Arab ketika dia dengar, sebab tu dia kata, kita dengar apa beza kita bercakap dengan sastrawan negara bercakap. Tetapi bila Quran bercakap dengan tokoh-tokoh sastra bercakap, dia menjadi hebat. Wal mu'sirati ma'an thajjaja. Banyak lagi kalau kita melihat bagaimana Allah menyusun Quran. Okey. Kita lihat dua hadis bagaimana bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila hadis-hadis berkaitan dengan targhib dan tarhib ini memberikan harapan dan memberikan amaran. Salah satu daripada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim dan juga Al-Imam Nasa'i dengan lafaz Al-Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud Al-Ansari. Ibnu Mas'ud ni orangnya kecil, kurus. Dia punya betis kurus. Sehingga ada orang gelakkan tu. Bila orang gelakkan, Nabi tengok, Nabi kata kalau betisnya itu ditimbang dengan bukit, berat lagi pahala yang berada pada betis itu. Suara dia hebat. Ibn Mas'ud punya suara yang sedap, merdu membaca Quran. Sebab tu kadang-kadang Nabi SAW meminta beliau membaca untuk Nabi. Dia jadi bermasalah. Dia kata, ya Rasulullah, Quran turun pada engkau, aku baca kat engkau. Ibn Mas'ud kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, husiba rajulun mimman kana qablakum falam yujad lahu min al-khairi syai' illa annahu kana yukhalitu an-nasa wa kana musiran fakana ya'muru ghilmanahu an yatajawazu 'anil mu'sir. Nabi kata, husiba rajulun mimman kana qablakum. Husib datang pada hasabah. Kalau kita ilmu hisab, maksudnya dihitung. Diambil satu orang lelaki daripada kamu, dan Allah ambil dia. Allah nak kira amalan dia. Dia mungkin bukan orang yang salih. Falam yujad lahu minal khairi syai'. Allah tak jumpa benda yang baik pada dia walaupun satu. Allah tengok, Allah tahu, Allah Maha mengetahui. Tetapi ketika qiyamah, dia akan dibuka sebagai satu simbol keadilan Allah. Kita bukan sahaja berada di hadapan Allah, kita dikata, ni ada buku, tengok, ni apa yang kau buat. Tak. Selain daripada itu, ketika itu apa Yasin kata, surah Yasin kata, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini khatam, habislah perkhidmatan mulut kamu. Okey, tangan dan kaki akan bersyahadat, dan waktu yang sama Allah akan buka amalan kita yang akan dipertontonkan. Kita mungkin boleh cakap, engkau buat macam ni. Tak, sebenarnya ya Allah, aku sekian. Kita boleh ubah kita punya pengakuan kita kepada benda yang lain yang mungkin boleh difahami dengan benda yang lain. Tetapi Allah buka rakaman kehidupan kita. Ketika itu orang akan faham apa sebelum dan selepas untuk justify perbuatan kita ketika itu. Tak, ya Allah, aku sebenarnya begini. Tapi dalam video tersebut, dalam perakaman, Allah Ta'ala tunjukkan benda yang berbeza. Kita tengok perkataan kita sendiri, kita tengok perbuatan kita sendiri, tak sama seperti mana apa yang kita akan katakan tadi. Semua itu terpampang di hadapan kita. Allah ketika ambil dia ni, Allah nak kira, Allah tak jumpa daripada dia benda yang baik. Kemudian dia kata, illa, melainkan, annahu kana yukhalitun nas. Dia ni apabila dia deal dengan manusia, mungkin dia orang yang kaya, dia orang berniaga, dia bercampur dengan manusia. Wa kana musiran. Apabila ada orang meminjam duit daripada dia, dia bersifat musiran. Dia orang yang easy going. Dia tak susahkan orang ada. Aku kata besok, kalau tidak aku hantar polis tangkap kau. Kata Nabi SAW, wa kana musiran. Okey.
Fakana ya'muru ghilmanahu an yatajawazu 'anil mu'sir. Dan dia minta kepada pekerja dia jangan begitu keras terhadap orang yang meminjam duit daripada dia. Allah tak jumpa daripada dia kebaikan, melainkan yang ini sahaja. Kemudian hadis ini yang diakhir dengan hadis qudsi. Allah kata apa? Qala Allah berkata, nahnu ahaqqu bidzalika mink. Sesungguhnya kami ini Allah lebih berhak untuk bersifat lemah lembut, rahim, baik dengan orang lain. Dia baik, Allah maha baik. Tidak mungkin dia boleh melawan kebaikan Allah. Allah kata, aku lebih berhak baik dengan dia. Allah bagi arahan, tajawazu anhu. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari. Kerana adanya nilai yang baik manusia apabila kita, sebab itu kadang-kadang hadis Nabi SAW yang lain, Nabi kata apabila kita melakukan kebaikan, contohnya kita memberikan sedekah dalam keadaan manusia tak tahu, kita diam, ia mampu untuk memadamkan kemurkaan Allah Azza wa Jal. Apabila dia deal dengan orang lain, dia arahkan pekerja dia, elok dengan dia, mungkin dia ada masalah, bagi cuba, okey, dia mudahkan orang, Allah mudahkan dia. Bila kita lakukan kebaikan, kita buat dengan penuh hati, ingatlah Allah puncak kepada segala kebaikan. Ini hadis sebagai contoh di mana kita diajarkan oleh para ulama bagaimana Nabi SAW menggunakan approach targhib untuk kita deal dengan manusia dalam keadaan yang baik. Okey, ini contoh targhib. Dan yang kedua, hadis yang agak panjang, di mana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi dan Imam Nasa'i. Daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, dia kata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW kata, inna awwalan nasi yuqda yawmal qiyamati alaihi rajulun ustushhid. Sesungguhnya orang yang awal dibawa di hadapan Allah untuk diberikan penghakiman adalah orang yang syahid di jalan Allah. Fa'utiya bihi, dia dibawa kepada Allah, fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha, dan Allah bawa segala nikmat yang Allah Ta'ala beri pada dia, Allah tunjukkan dia. Allah tanya, kau kenal? Dia kata dia kenal, aku pernah merasai dia, aku pernah ada benda ni. Fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha, dia tahu. Qal fama amilta biha, apa yang engkau gunakan, fama amilta fiha, apa yang kau gunakan dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagi ni. Okey. Hadis ini dia ditanya, dalam pandangan para ulama, apabila Allah ingin menyelamatkan orang, Allah akan mudahkan dia akan dilepaskan daripada soalan. Siapa yang dibawa kepada persoalan bermaksud dia berada dalam kesusahan. Allah nak tanya dah ni, Allah kata dia, aku lepaskan. Ni aku nak tanya, bermaksud tanya itu sendiri akan, untuk bertanya itu Allah memanjangkan masa dia. Orang tanya, macam mana nak habis? Allah Ta'ala punya masa diambil oleh dia ni pun dah beratus ribu tahun. Masa itu pencipta dia Allah. Boleh tak Allah bezakan masa dia dengan masa Tuhan ketika itu? Boleh. Sebab itu tak sama antara satu orang dengan orang yang lain mengalami masa di hadapan Allah. Ada yang ratusan, ada yang jutaan, ada yang ratus ribu. Berbeza. Apabila Allah panggil, Allah kata dia ni syahid, apa yang kau buat dengan nikmat yang aku tunjukkan tadi? Dia kata, qataltu fika hatta astashhidtu. Aku ini berperang wahai Allah kerana engkau sehingga aku syahid. Ini pahala syahid. Allah kata apa? Kazabt, engkau menipu. Allah di hadapan Allah, ketika Allah kata kat depan muka kita, engkau menipu. Okey? Walakinnaka qatalta li an yuqal, tetapi engkau berperang kerana engkau ingin dipanggil jari. Engkau ni seorang yang
perani, panglima hebat. Tadi Allah Ta'ala menyebut, hadis pertama kita baca bagaimana Allah begitu rahim dia, rahman dia pada kita. Tetapi dalam waktu yang sama Allah Ta'ala ingat, ketika engkau buat benda ini, engkau dalam keadaan yang riak. Satu orang buat dosa, tidak sama antara dosa dia dengan dosa yang lain. Ada orang dosa kadang-kala dia buat dosa kerana Allah. Mungkin dia berzina, mungkin dia minum arak, okey, tetapi ia tidaklah lebih besar daripada orang yang ingin mengambil bahawa dia ingin menunjuk di hadapan manusia kerana riak itu adalah syirku asghar, syirik yang kecil. Apa jenis syirik? Ialah kita cuba menjadikan Allah adanya partner. Allah boleh menerima semua benda kesalahan untuk dimaafkan, melainkan syirik. Innallaha yaghfiru maduna dhalik. Allah Ta'ala mengampunkan semua benda melainkan syirik. Sebab tu kadang-kadang apabila kita deal dengan manusia, tuan-tuan, kadang-kadang kita tengok manusia ini, kita nak deal dengan dia, nak membacakan hadis, nak memberikan nasihat, kita perlu juga ada kesenian, fun ataupun art bagaimana nak deal dengan manusia. Ketika saya berada di sana, ada orang jumpa dengan saya. Dia ada satu orang kawan serumah. Sehingga dulu kita katakan bahawa ini special case. Jiwa yang di mana iman di dalam diri dia dengan maksiat hampir-hampir mustahil untuk dia berada bersama. Tapi saya tak tahu, sekali pertama lah mungkin saya dengar, dan juga saya pun jadi stuck nak bagi jawapan ketika itu. Jadi satu kawan dia lepas maghrib dia baca Quran. Dia tak, hampir yang dikata pengalaman dia tak pernah nampak budak ni tinggal salat. Duduk di sana ataupun lain daripada jauh daripada keluarga di negara yang bukanlah majoriti Islam, untuk satu orang menjaga agama. Begitulah kadang-kadang payah, kadang-kadang susah, dan juga kadang-kadang senang. Ada orang yang Allah rezekikan, siapa nak tangkap, siapa nak marah, siapa nak larang. Betul? Tapi dia pelik, dia kata, kawan saya ustaz, dia baik semua ni, tapi dia tak boleh tinggal minum arak. Sehingga pada satu hari dia kata, tak kisahlah benda tu mungkin sendirilah, mungkin dia datang dari family yang berbeza, wallahu a'lam. Dia mungkin dia study malam, dan kemudian bila dia pagi tu dia balik ke rumah dalam keadaan dia mabuk. Saya ingat semua yang duduk pernah di sana ataupun belajar di sana ataupun berjalan di sana tahu, dengan bau dia, dengan perangai dia, dengan keadaan dia tingtong. Okey. Jadi tapi bila dia sampai rumah, dia tanya, kata, tidur dalam keadaan macam ni. Takkan dia nak pergi pukul lah, nak apa, nak bising pun dah orang mabuk. Akhir sekali dia jawab, menarik jawapan dia. Dia tak nak tunggu Ustaz, aku nak tunggu subuh. Aku nak tunggu subuh, sedangkan dia dalam keadaan mabuk. Saya kata, tak pernah dengar benda. Selalunya dia sama ada dia akan pergi terus ke kanan atau dia terus pergi ke kiri. Wallahu a'lam. Bagaimana kadang-kadang kita deal dengan macam ni? Kadang-kadang hadis-hadis yang baik, ada hadis yang targhib ataupun hadis yang tarhib. Sebab itu untuk kita pergi pada manusia, Nabi SAW tidak pernah pergi pada satu tahap judgmental untuk judge dia dahulu. Berapa ramai di kalangan para sahabat yang kita jumpa, mungkin di satu hari dia akan menjadi orang yang lebih baik daripada kita. Yang penting dakwah. Dan dia buat silap, tapi kadang-kadang apabila dia buat ibadah, dia tidak seperti kita. Kita yang kadang salat, kita yang kadang puasa, kita yang kadang itu dan ini. Saya bimbang kadang-kadang apabila Facebook dia ada, dia suka kadang-kadang dia buka, wallah alam, itu saya tak, Allah judge lah niat dia. Tetapi bila setiap kali dia nak buka puasa, dia nak pergi salat, dia tersebut, sehingga kan apa yang kau nak kata? Sedangkan para ulama ajar seperti mana Allah Ta'ala tutup dosa kita, kita juga nak tutup amal saleh kita, supaya di situ tidak ada ruang di mana Allah Ta'ala boleh tertakdirkan syaitan masuk dan juga ganggu hati kita. Orang ini syahid, tetapi bila bawa di hadapan Allah, Allah kata engkau menipu. Okey?
thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fin nar, dan dia dipanggil dan ditarik dan dibawa masuk ke dalam neraka. Wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Quran. Allah panggil orang yang kedua. Dia ini seorang lelaki yang belajar ilmu dan dia mengajarkan orang tentang ilmu, dan dia pembaca Quran, orang yang membaca Quran. Fa'utiya bihi, dan dibawa dan dikenalkan kepada dia nikmat Allah, dan dia kata dia kenal. Fa'arrafaha, Allah tanya yang kedua, fama amilta fiha, dengan benda tu kau buat apa? Kau pandai mengajar, kau pandai apa baca Quran, engkau boleh mengajar orang. Qal, dia menjawab. Time itu pun Allah Ta'ala berikan ruang pada kita jawab apa yang kita nak jawab. Okey, sedangkan Allah boleh adjust dalam tune dalam badan kita cakap benda yang benar. Dia kata ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Quran. Aku belajar ilmu, aku mengajarkan dia, dan aku baca padanya. Aku baca kerana engkau wahai Allah. Quran. Allah kata apa? Kazabt. Engkau menipu. Walakinnaka ta'allamtal ilma, engkau belajar ilmu untuk engkau dipanggil alimun, engkau seorang yang hebat. Sebab tu Nabi SAW juga larang kita apabila satu orang yang belajar ilmu untuk memperlekehkan yang jahil, untuk berdebat bergaduh dengan yang alim. Tu aku hebat, kau nak jumpa aku, kau nak cakap pada aku ada nilai, nak tunjuk pada manusia. Isunya apa? Riak di sini. Okey. Alimun wa qara'tal Quran, dan engkau baca Quran untuk engkau dipanggil huwa qari, dibaca Quran. Oh, dia ni pandai baca Quran. Okey, hebat baca Quran. Wa qari. Faqad qila, dan engkau dikatakan pada engkau tu apa yang orang nak kata. Engkau cari benda tu. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fin nar, dibuat perkara yang sama, Allah Taala ambil dan Allah bawa dia masukkan dia ke dalam neraka. Dan yang ketiga, Allah kata wa rajulun wassa'allahu alaihi, seorang lelaki yang Allah luaskan rezeki pada dia. Wassa'allahu alaihi wa a'tahu, dan dia memberikan min asnafil mali kullih, dan dia memberikan sebahagian daripada hartanya itu, dia bagikan sebahagian, semua yang sebahagian daripada itu kepada orang, tersedekahkan. Fa'utiya bihi, dan dibawa di hadapan Allah. Fa'arrafahu ni'amahu, ditunjukkan, dipertuntunkan kepada dia nikmat Allah, dan dia kenal. Fa'arrafaha. Kemudian Allah tanya, fama amilta fiha, engkau buat apa dengan apa yang aku berikan tu? Dia kata, qala ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak. Aku mengambil seluruh harta aku itu tadi daripada jalan-jalan yang mana engkau suka diberikan infak. Okey, yang aku bawa pada tempat infak, melainkan aku berikan, aku infakkan dia kerana engkau wahai Allah. Kerana engkau wahai Allah. Qala kadzabt, Allah kata engkau menipu. Bagaimana boleh tak kita pertontonkan pada orang lain? Benda ini riak bukan boleh dikawal. Kalau katakan dia penyakit, kita buang, hilang. Tak. Ia datang di balik hati manusia. Allah kata kadzabt. Walakinnaka fa'alta, tapi engkau buat dia untuk engkau dipanggil huwa jawad, dia tu jawad. Jawad ni adalah orang yang pemurah, banyak memberikan. Faqad qila summa umiru, dan engkau nak dikatakan apa yang nak dikatakan, dan dibuat perkara yang sama. Allah ambil, Allah suhiba wajhahu, Allah letakkan muka dia di tanah dan ditarik dan dimasukkan ke dalam neraka. Orang tanya, ustaz, macam mana nak hilangkan diri daripada riak? Perkara riak ini kadang-kadang selalu benda dia ni macam contoh semangat kita. Contoh, kalau kita ada kereta baru, seminggu, sebulan tu setiap hari basuh. Okey, hebat macam mana pun kereta kita, lepas daripada 2 tahun kotor, tak ada masalah. Kalau katakan anak nak guna, tak boleh. Baru apabila kita biasa melakukan satu amalan dan kita berusaha mencari ruang, kita tahu ruang mana yang boleh menyebabkan orang tak tahu, kita buat depan manusia pun, salat ataupun apa sekalipun, kita tahu kita tak rasa benda ini boleh membawa riak. Ia memerlukan kepada latihan. Seperti mana perkataan yang masyhur daripada Al-Imam Al-Zahabi.
Al-Imam Az-Zahabi, dia kata, masa aku belajar, dia dengan kawan-kawan dia belajar ilmu hadis, awal-awal tu ilmu hadis ni mungkinlah macam medik, ada nama besar. Dia belajar hebat, orang pandai. Sebab zaman tersebut hanya orang yang pandai, otak dia first class saja yang boleh belajar hadis. Hari ini pun sama. Bukan semua ustaz-ustaz boleh belajar hadis. Serabutlah belajar hadis. Sebab kita nak kena deal. Sehingga kan pada satu tahap, orang yang hebat di situ pun kita tak tahu nak ambil macam mana. Sebab tu ada orang kawan, apabila dia datang masuk ke dia ada dalam hadis ni, dia ada satu tajuk yang begitu kritikal yang dipanggil sebagai naqad, kritikan. Ketika kritikan tu, tuan-tuan dan puan rahmat Allah, tidak ada siapa selamat. Tak ada siapa selamat. Imam Bukhari tak selamat. Tidak ada satu perkataan melainkan pada tokoh itu ada orang kritik. Sebab tu bila kita katakan hebat macam mana tokoh tu, orang akan kata Imam Bukhari ni manusia, kalau kita lihat sejarah dia, manusia mulia. Tetapi tokoh zaman dia keseluruhan, hampir keseluruhan zaman dia tak tausiq dia, tak menfiqahkan dia. Kalau ikutkan hukuman zaman tu, dia kira hadis dhaif, Imam Bukhari. Oleh kerana berlaku banyak percaturan politik yang jahat terhadap dia, orang-orang agama yang jahat, menyebabkan ketika itu dia bukan boleh telefon antara tok guru dia, ni pasal apa ni, Bukhari ni kata apa ni. Dia kata tak, sebanyak orang tuduh Bukhari. Oh ya ke, tadi silap lah. Tak, untuk dia pergi berjumpa pun mengambil masa. Jadi hukuman Bukhari ketika itu orang tolak. Tokoh-tokoh hebat tu ambil. Sehingga saya tak tahu, mungkin benda ni agak berat, tapi tak apa, mungkin boleh kita bincang. Tuan-tuan akan tengok dalam Sahih Muslim, Imam Muslim ni anak murid siapa? Imam Bukhari. Imam Bukhari ketika dia riwayatkan hadis yang pertamanya, haddatsana sebagai contoh Humaidi, ataupun haddatsana Yahya bin Bukair. Itu contoh nama yang awal Imam Bukhari, bermaksud menceritakan kepada kami, iaitu Bukhari, menceritakan kepada aku Yahya bin Bukair ataupun Humaidi. Siapa dua orang ni? Tok guru Al-Imam Bukhari. Sekarang Imam Muslim adalah anak murid kepada Al-Imamul Bukhari. Sepatutnya wujud ataupun tidak nama Bukhari, sebab dia berguru lama dengan Bukhari. Tapi tidak ada dalam Sahih Muslim haddatsana Abu Abdillah. Kata para ulama, kerana kes tu tadi, zaman tersebut fitnah terlalu besar, sehingga kan dia pun ada kemungkinan, saya tak katakan confirm, ada kemungkinan Muslim pun berjaga-jaga untuk ambil, takut adanya masalah yang lain. Sampai ke tahap begitu sekali. Setakat tengok kita tidak wujud, dia kata menceritakan kepada kami Bukhari, tak ada. Sedangkan kita nampak macam contoh Imam Syafi'i, dia akan quote tok guru dah, siapa? Malik. Okay? Tapi tidak berlaku kepada Bukhari dan Muslim. Nampak? Sehingga kan keadaan begitu. Maksudnya tokoh yang ketika itu dialah seperti star, bintang zaman tersebut. Bila dia nak bercakap, dia kata Zahabi, awal-awal kami ambil hadis ni syok, suka, orang belajar hebat-hebat. Apabila kami mendalami hadis Nabi, hilang perasaan tersebut. Apabila kita melakukan amalan dengan kita mengharapkan Allah Azza wa Jal, mengikut sunnah Nabi, secara automatik biiznillah benda ini akan hilang. Janganlah hanya kerana kita bagi sahaja kita rasa kita akan selamat, tetapi hiduplah bersama di antara barisan-barisan Quran, barisan-barisan penulisan Quran dan hadis Nabi SAW. Kita hidup, perkataan kita, nafas kita, mimpi kita, segalanya Quran dan juga sunnah Allah dan Rasul. Kita harapkan perkara ini insya-Allah Allah buang daripada jiwa kita. Wallahu ta'ala alam. Saya buka sekiranya ada soalan. Bismillah. Saya tak ada. Tak apa, insya-Allah kita malam ni saya di rumah Pak Ya bersama dengan Ustaz Rashid.
insyaallah. Nasallallahu yaj'alna wa yaj'alakum minal ladzina tabi'una al-qawla fayattabi'una ahsana, wa nasallallahu yaj'alna al-muttabi'in bil kitabi was sunnah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.